Duit RM10 kita letak di pasar raya, letak di lantai dia, sekejap dia akan hilang. Duit RM10 letak di depan tangga surau, akan hilang juga. Sebab apa? Tak ada pengawal. Agama pun macam tu. Bila kita tak berkuasa, tak ada pengawal, agama dia akan hilang. Jadi kuasa kena ada juga. Sesuatu yang tidak berpokok akan roboh, sesuatu yang tidak berpengawal akan hilang. Jadi dunia kenalah, kuasa kena ada, dunia kena ada. Kerajaan dan kepastian hukum tidak sempurna selain dengan penguasa. Jalan kepastian hukum untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan ialah dengan fiqh. Jadi itu yang Imam Ghazali dia selalu ulang-ulang. Ilmu fiqh ni, ilmu hukum hakam ni sebenarnya nak mengatur manusia di dunia. Dia nak mengatur diri manusia dan nak mengatur pemerintahan dunia manusia. Untuk sampai ke akhirat dengan sebenar-benar sampai, dia kena melalui ilmu tasawuf. Baru benar-benar sampai. Maka hasil daripada pengetahuan fiqh ialah mengetahui cara kepentingan dan kepengawalan. Satu-satu pemerintah, satu-satu negara, dia mesti nak ilmu fiqh. Sebab dengan fiqh ni lah dia boleh wujudkan sistem pentadbiran. Kalau tak ada fiqh, dari mana nak datang ilmu kepentadbiran? Sebab tu kita tengok orang Kristian, dia tak ada undang-undang untuk mentadbir negara. Kalau berdasarkan Bible saja, tak ada undang-undang untuk mentadbir negara. Tapi kalau Islam dia lengkap. Islam dia lengkap. Bahkan undang-undang tentang perceraian dalam Kristian tak ada. Sebab tu jadi susah. Menyebabkan bila dalam agama mereka tak ada undang-undang tu, mereka akan fikir sendiri. Bila fikir sendiri, jadilah undang-undang yang sekular. Tapi agama Islam dia lengkap. Semua dah ada di dalam tu. Dan ditunjukkan dengan hadis. Kata Nabi Muhammad, riwayat Ibnu Majah, tidak memberi fatwa kepada manusia selain 3 orang. Satu, amir, yakni pemerintah. Yang kedua, makmur, yakni wakil-wakil pemerintah, sama ada pegawai dia ataupun ulama. Atau yang mutakallif, yang memikul beban. Yang keluarkan fatwa ni, satu memanglah ulama, tapi yang mengesahkan fatwa tu pemerintah. Yang kedua, wakil pemerintah. Yang satu lagi, orang tu dia tak sepatutnya keluarkan fatwa, tapi dia rajin nak keluarkan fatwa. Itu 3 jenis. Kita ingat dulu, negeri Perak kita ni satu ketika dulu, masa saya kecil-kecil, kita pernah sambut Hari Raya Aidilfitri sehari awal. Sepatutnya lusa, tapi masa subuh tu pegawai polis datang dah ke kampung-kampung, bagi tahu, kata orang Perak, negeri Perak esok raya, dengan serta-merta esok tu raya. Padahal negeri-negeri lain dia masih puasa lagi, tahun 80 berapa tak tahulah, awal 80-an. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab Sultan Perak dia mengaku, betul lah kot, kita bersangka baik lah, dia mengaku dia nampak anak bulan, sedangkan orang lain tak nampak. Dia dengan pasukan dia nampak. Jadi dia bersembanglah dengan mufti ke macam mana ke, fatwa dari pemerintah, dia fatwakan mesti esok hari raya. Jadi pada tahun itu negeri Perak sambut hari raya awal sehari berbanding negeri-negeri yang lain. Amir tadi penguasa, makmur wakil daripada amir, wakil daripada pemerintah. Yang memikul beban, yang mutakalif tu ialah yang lain daripada yang 2 tadi. Dan para sahabat Nabi menjaga diri dari mengeluarkan sesuatu fatwa hingga masing-masing mereka menyerahkan kepada temannya. Kalau tanya kepada Sayyidina Ali, tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, tanya kepada Sayyidina Umar, mereka keluarkan fatwa. Tapi sahabat-sahabat lain yang bukan ahli pemerintah, bila tanya kepada dia masalah, dia kata cuba tanya orang ni. Kita pergi tanya orang tu pula, kamu cuba tanya orang ni pula. Masing-masing nak menjaga, takut nak keluarkan fatwa ni. Dari segi tawaduknya, waraknya. Fatwa ni maksud dia orang tanya, kita jawab. Yang tu baru fatwa. Orang tanya masalah tu, kita jawab. Itu dah baru jadi fatwa. Jadi antara para sahabat Nabi, masing-masing takut nak bagi fatwa. Dia jaga diri dia. Sebab fatwa ni orang yang terlibat dengan pemerintahan.
Yang Sayyidina Abu Bakar khalifah, yang Sayyidina Umar, Uthman, Ali tadi ni Majlis Syura, kan? Orang wakil pemerintah makmur tu tadi. Jadi mereka ni orang yang paling berhak keluarkan fatwa. Sebab itu dalam kitab Ihya ni nanti kita akan jumpa Imam Malik. Imam Malik kan Imam Abu Hanifah. Orang tanya kepada dia 48 soalan, dia jawab 16. Maksudnya 1/3. Yang 2/3 lagi tu dia tak jawab. Dia jawab dengan perkataan tak tahu. Ya, tak tahu. Padahal kalau dia nak fatwa boleh. Tapi sebab benda tu dia tak cukup bagi dia, dia jawab tak tahu. Begitu berhati-hatinya ulama zaman dulu. Tapi di zaman sekarang, kalau kita nak jadi cepat dapat nama, cepat glamour, kita jawab. Terutama persoalan fiqh. Orang tanya jawab, orang tanya jawab, orang tanya jawab, bagi fatwa. Yang tu dia cepat naik. Sebab orang awam dia akan pandang yang tu. Oi, baguslah ustaz tu. Kita tanya apa persoalan pun semua boleh jawab. Oh, baguslah dia. Tapi kalau ulama zaman dulu dia berhati-hati. Maka orang yang mahu memikul risiko dengan menyatakan sesuatu fatwa sedangkan dia tidak ditugaskan untuk itu, maka tidak ada maksud orang itu selain mencari kemegahan dan harta. Yang orang duk tanya, dia jawab. Saya tanya aja jawab. Kata Imam Ghazali, orang jenis ni biasanya nakkan kemegahan, nak nama lah, dan nakkan juga harta. Tentang Islam, maka ahli fiqh itu memperkatakan tentang yang sah daripadanya. Kita ringkaskan macam ni.